Assalamualaikum semua. Untuk hari ni cikgu nak bincang soalan persamaan perakaunan. Soalannya daripada Budiwati Enterprise. Kita ada PKK pada 30 Jun 1995. Kita ada baki-baki awal perabot, inventory, ABT, bank, modal dan juga ABB. Jadi sebelum tu, selepas menerima soalan ni, mula-mula sekali awak kena masukkan baki-baki awal. Tapi dekat soalan ni kita dah ada baki. Tapi selalunya dekat soalan baki-baki tu awak kena masuk sendiri. Kemudian kita tengok urus niaga yang pertama. Belian kredit barang niaga bernilai RM600. Kita beli barang niaga. Barang niaga tu dekat untuk persamaan perakaunan kita akan gunakan butiran inventory. So bila kita membeli barang, inventory kita akan bertambah. Sebab kita membeli, so kita tambahkan dengan 600. Kemudian secara kredit, belian kredit. Bila ayatnya dikata belian kredit, maksudnya kita membeli secara hutang. Bila kita membeli secara hutang, dia akan melibatkan ABB. So ABB kita akan bertambah 600. Kemudian menjual barang niaga secara kredit dengan harga RM520. Kos barang tersebut RM400. So ayat ini bermaksud barang tu berharga RM400. Tetapi kita menjual lebih daripada harga RM400, iaitu kita jual dengan harga RM520. So bila kita jual lebih tinggi daripada harga kos tu, maksudnya kita akan untung. Betul tak? So kita buat dulu. Bila kita menjual barang, inventory kita akan berkurang sebab kita menjual. So tolak 400. Kemudian menjual barang niaga secara kredit. So bila kita menjual barang niaga secara kredit akan wujudnya satu ABT. Dengan angka 520. Sebab kita dekat situ ayatnya dia kata dia menjual dengan harga RM520. Kemudian bila dia kata dia jual lebih tinggi, maksudnya kita untung. Untung sebanyak berapa? Tolakkan RM520 tolakkan dengan 400, kita untung sebanyak 120. So positif 120. Kemudian yang ketiga, pemilik perniagaan membawa masuk sebuah meja kepunyaannya bernilai RM135 ke dalam perniagaan. Bila ayat ni kata pemilik, barang-barang pemilik membawa masuk ke perniagaan akan wujudnya modal. Dia melibatkan modal. So modal kita akan bertambah sebanyak 135. Dia bawa masuk apa? Dia bawa masuk meja. Meja tu adalah perabot. So perabot akan bertambah sebanyak 135. Yang keempat, cek bernilai RM240 yang diterima daripada akaun belum terima tidak dilayan oleh bank. So maksudnya dekat sini cek tendang lah. Cek tak laku, cek kena pulang balik. So bila kita kena pulang balik, duit kita dekat bank akan kena tolak semula. Tolak 240. Kita tolak 240. Kemudian kita terima cek tu daripada ABT, tapi cek tu tak laku. So kita kena pulang balik, automatik hutang daripada ABT tu akan bertambah semula. So tambah 240. Seterusnya, yang kelima, menerima nota kredit bernilai RM50 daripada pembekal. Sebila dia kata melibatkan dokumen nota kredit, nota kredit tu tujuannya adalah untuk tujuan untuk pulangan. Kalau daripada pembekal, so means pulangan belian. Maksudnya kita pulang barang niaga lah. Pulangan barang niaga. So inventory kat sini. So bila kita pulangkan balik kepada pembekal, kita kena tolak. Tolak 50. Tolak 5. Tolak 50. Oops.
50. Okey. Okey, kemudian dekat sini bila kita pulangkan balik, kita punya hutang kepada ABB tu akan berkurang juga. Tolak 50. Okey, sebab kita pulangkan balik barang daripada, maknanya kita pulang balik barang tu kepada pembekal lah. Okey, so maksudnya dekat sini cikgu ulang. Mula-mula lah contohlah, dia punya situasi lah. Kita beli barang niaga secara kredit daripada pembekal. Tapi mungkin barang tu rosak ke apa ke kan. So kita pulangkan balik barang tu. So bila kita pulangkan balik, hutang kita yang bayar lebih tu kita kena pulangkan balik lah. Sebab bila kita pulangkan balik, automatik kita punya hutang akan berkurang. Okey, barang kita pun berkurang. Okey. Seterusnya yang ke-6. Okey, bayar sewa RM100 dengan cek. Bila dia kata bayar sewa, itu adalah belanja. Okey, bila belanja, untung bersih kita kena tolak. Okey, tolak RM100. Tolak 100. Okey. Dengan cek. So, cek kita, bank kita kena tolak sebab kita bayar. Okey. Kalau contohnya ayat dekat sini, dia kata terima sewa. Bila terima sewa, itu hasil. Bila hasil, untung bersih kita kena tambah. Okey. Next. Terima RM3,000 daripada ABT. RM2,500 daripada wang itu dibayar terus kepada ABB dan bakinya dibankkan. Okey. So, dekat sini dia kata terima daripada ABT. Maksudnya ABT bayar hutang. Okey, hutang ABT akan berkurang. So, kita tolakkan RM3,000 dekat sini. Oops. Okey, macam tu. Okey, hutang dia berkurang RM3,000 sebab ABT bayar hutang. Okey, kemudian RM2,500 pula kita bayar kepada ABB. Okey, kita bayar hutang kepada ABB. Tolak RM2,500. Okey, sebab kita bila bayar kepada ABB, automatik hutang kita akan berkurang. Tu sebab dia tolak. Okey, kemudian dia kata lebihan tu kita akan masukkan ke dalam bank. Okey, bila dia kata baki dibankkan. So, maksudnya dibayar, dimasukkan dalam bank lah. Okey, berapa dia punya lebihan? RM500. Okey, RM3,000 tolak RM2,500, RM500. Okey, kita letakkan dekat bank. Bank kita bertambah. Okey, dah settle. Okey, bila dah settle, kita jumlahkan ke bawah. Okey, kita totalkan. RM3,000 tambah 135. So, kita dapat dekat sini. 3735. Okay, kemudian dekat inventory 2100 tambah 600 tolak 400 tolak 50. So, kita dapat 2250. Kemudian 4050 tambah 520 tambah 240 tolak 3000 1810. Kemudian bank 5410 tolak 240 tolak 100 tambah 500. So kita dapat 5570. Okay, next modal. Okay, 10,000 tambah 135. So kita dapat dekat situ 10,135. ABB pula 5160 tambah 600 tolak 50 tolak 2500. So kita dapat 3210. Kemudian untung bersih 120 tolak 100. Kita dapat RM20. Okey, kemudian kita totalkan ke bawah. Kita nak tengok imbang ke tidak. 3735 tambah, ni bukan 2250 ke tadi? 2100 tambah 600. Betul lah, 2250. Okey, so 3735 tambah 2250 tambah 1810 tambah 5570. So kita dapat 13365. Sebelah sini pula 10135 tambah 3210 tambah 20. Okey, imbang. So sini 13365. Okey, nampak? Macam ni So kita finish. Check my answer.
Okay, dekat sini sebenarnya betul 2250 ni, tapi cikgu terasa salah type masa buat soalan ni. So, tapi sebenarnya dia betul 2250. Okay, jangan risau walaupun dia merah sebab cikgu sebenarnya salah type ni. Okay. Okay, dah betul. Terima kasih semua.